اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah kita bertemu di dalam pembacaan santai sirah di mana kita nak mengetahui, nak mempelajari berkenaan tentang insan yang merupakan Habibullah, kekasih Allah, Muhammad bin Abdullah nama beliau. Mudah-mudahan dengan pertemuan santai sirah yang kita buat setiap malam, lebih kurang jam 10.30 malam untuk 30 minit, 40 minit ini, menjadikan kita lebih mengenali baginda, dapat mencintai baginda, bahkan cuba untuk mencontohi perjuangan, pengorbanan, kesabaran baginda Rasulullah SAW. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruangan komen di TikTok, Fatimah Az-Zahra, Umi Abi, ahlan-ahlan. Kemudian Adeline Maira, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Di Facebook ada Haifa Najwa, Khadijah Khamsan, kemudian Siti Zawiyah, Ayu Hafiz, Fatimah Samsuddin. Pada malam ini kita nak sambung berkenaan tentang kisah Abu Talib bersama dengan Abrahah, penghancur Kaabah. Kita telah tiba pada muka surat yang ke-68, perenggan yang ke-3. Maka kata penulis buku, maka ringkasan peristiwa yang kedua ini menceritakan tentang kewibawaan, sifat kepimpinan yang ada pada moyang Nabi, atuk Nabi Abdul Muttalib, ataupun nama asalnya adalah Syaibah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka antara kepribadian Abdul Muttalib boleh dilihat adalah ketika peristiwa tentera bergajah yang dipimpin oleh Abrahah datang ke Mekah. Maka kata penulis buku, tentera bergajah tercetus apabila Abrahah As-Sabbah, nama dia adalah Abrahah As-Sabbah, yang merupakan seorang panglima Habsyah yang menjadi governor ataupun wakil bagi Najasyi di Yaman, telah membina sebuah gereja di Yaman. Maka Abrahah ini dia bercita-cita besar apabila dia melihat banyak orang menziarahi Baitullah yang terletak di Kaabah. Maka dia pun kata, mengapa tidak orang tak datang ke Yaman? Datang ke Yaman. Maka dia pun telah bina satu gereja di Sana'a di Yaman supaya orang boleh datang ke Yaman, orang boleh memenuhi Yaman sebagaimana orang pergi ke Mekah. Dan Abrahah ini adalah governor wakil kepada Raja Najasyi. Zaman dulu, tamadun ataupun kerajaan Najasyi yang terletak di Habsyah Ethiopia adalah antara kerajaan yang besar. Sebab itu Nabi SAW bila melihat para sahabat disakiti, diseksa, maka Nabi SAW banyak menyuruh para sahabat untuk berhijrah ke Habsyah pada permulaan dakwah baginda Nabi SAW di Mekah. Maka kata penulis buku, maka dia berbuat demikian apabila mendapati orang Arab mengerjakan haji ke Baitullah. Maka dia bercita-cita mengalihkan tumpuan orang Arab agar mereka menunaikan haji di Yaman. Sebenarnya dia bukanlah masalah agama sangat. Dia nak Yaman menjadi tumpuan sebagaimana Mekah menjadi tumpuan. Kenapa tak Yaman? Macam zaman kita pun masing-masing berebut untuk menarik pelancong. Sebab pelancong ataupun orang luar membawa perbelanjaan yang boleh menaikkan ekonomi dan
sebagainya. Maka dia nak orang tertumpul ke Yaman. Kenapa nak pergi ke Mekah? Maka datanglah ke Yaman. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Kata penulis buku, maka rancangannya yang tidak elok itu telah diketahui oleh seorang lelaki daripada Banu Kinanah, daripada kalangan masyarakat Arab. Maka pada suatu malam, lelaki itu telah masuk ke dalam gereja yang telah dibina oleh Abrahah, yang tersegam indah, sebab dia nak bersaing dengan Baitullah di Kaabah. Maka lelaki itu telah masuk ke dalam gereja tersebut, bahkan mengotorkan gereja tersebut dengan najis. Maka apabila Abrahah tahu, dia menjadi murka, dia menjadi marah. Ada orang Arab yang berani mencabar dia dalam keadaan pemerintahan Najasyi dikira sebagai salah satu kuasa besar. Cumanya Najasyi tidaklah setaraf sebanding dengan kerajaan Rom dan Farsi. Bahkan Najasyi bergabung dengan Rom ketika itu sebab mereka adalah sama-sama anutan kepada agama Nasrani. Maka apabila dia marah, maka dia telah kumpulkan satu bala tentera yang besar. Dalam riwayat sirah kata penulis buku, bertujuan 60,000 orang. 60,000 bala tentera. 60,000. Zaman kita 60,000 mungkin tak ramai. Tapi zaman tersebut 60,000 dikira besar. Nabi SAW bila di dalam peperangan Khandaq perlu berhadapan dengan 10,000, maka Nabi SAW telah menggali parit. Begitu juga apabila Nabi nak menawan kota Mekah, Nabi bawa 10,000, maka orang Quraisy dah tak boleh nak lawan. Maka Abrahah dia membawa 60,000 tentera. Bukan jumlah yang sedikit pada waktu itu. Zaman kita, 60,000 perbandingan dia mungkin sama seperti 600,000 perbandingan dia. Maka dia membawa tentera yang ramai untuk menghancurkan Kaabah, meruntuhkan Kaabah. Maka bukan sekadar Abrahah bawa tentera yang ramai, dia bawa senjata yang orang Arab tak pernah tengok dan lihat. Itulah dia membawa gajah. Maka kata penulis buku, maka Abrahah telah memilih seekor gajah yang paling besar. Gajah yang pada waktu itu sangat besar. Gajah yang sangat kuat. Bahkan bukan seekor gajah, bahkan dia bawa lagi 9 ataupun 13 ekor gajah. Dia bawa lagi 13 ekor dan gajah dia yang paling besar, yang paling kuat, dan masyarakat Arab mereka tak pernah tengok gajah. Mereka biasa tengok unta, mereka biasa tengok kambing. Macam kita kalau tengok unta kita jakun sebab jarang tengok unta. Maka begitulah juga masyarakat Arab, mereka tidak pernah tengok gajah. Dan gajah-gajah ini Abrahah bawa daripada kerajaan asalnya, iaitu daripada Afrika, daripada Habsyah. Maka sampailah ke tempat yang bernama Mirmas. Mim Ghain Mim Sin. Sampailah ke tempat yang bernama Mirmas. Maka dia telah menyusun tenteranya, melengkapkan persediaan gajahnya serta bersedia untuk masuk ke Mekah. Namun apabila dia dah sampai ke Wadi Muhassir, Wadi Muhassir ini terletak mana? Wadi Muhassir ini terletak di antara Muzdalifah dan Mina. Wadi Muhassir terletak di antara Muzdalifah dan Mina. Yang mana kalaulah kita pergi haji, kita akan lalu kawasan ini, Wadi Muhassir. Maka Wadi Muhassir ini terletak di antara Muzdalifah dan Mina. Lalu banyak orang kata tak boleh pergi Al-Ula dan sebagainya kerana tempat turun azab. Yang mana sebenarnya Al-Ula tersebut besar. Bukanlah keseluruhan Al-Ula adalah tempat turun azab. Tempat turun azab adalah pada bahagian tertentu. Tapi banyak orang terlepas pandang sebenarnya Wadi Muhassir pun adalah tempat turun azab. Tempat turun azab. Maka bila tiba di Wadi Muhassir, maka gajah-gajah yang Abrahah bawa ini, mereka enggan bangun untuk menuju ke Mekah. Dia tak nak bangun. Dia kekal duduk. Maka dia tak nak bangun. Sebab itu kata penulis buku, muka surat 69, setiap kali mereka halakan gajah tersebut ke arah selatan maupun utara, maka gajah tersebut akan terus bangun dan berlari-lari anak. Dia tak ada masalah. Dia nak tinggalkan tempat tersebut sebab gajah tersebut dah tahu Allah akan turunkan azab.
Allah akan turunkan kemurkaan dia kerana ingin untuk menghancurkan rumahnya. Maka bila gajah tersebut dihadapkan ke arah lain, maka dia bangun, dia bergegas berlari untuk pergi ke tempat tersebut. Namun, apabila gajah tersebut dialihkan ke arah Kaabah, maka gajah tersebut duduk dan tak nak bangun. Walaupun dipukul, walaupun dimarahi, walaupun dicemeti, maka gajah tersebut tidak mahu untuk berganjak. Maka kata penulis buku rahimahullah, dalam keadaan tersebut, nanti kita akan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka di dalam terjemahan ni tak ditulis. Dia sebenarnya kenapa kisah Abdul Muttalib di sini? Sebenarnya kisah Abdul Muttalib dengan Abraha adalah walaupun Abraha ni cuba dihalang oleh pelbagai pasukan Arab. Mereka cuba untuk halang namun tak berjaya. Sia-sia sebab jumlah tenteranya yang ramai. Bahkan ada gajah yang masyarakat Arab tak pernah tengok. Namun apabila Abraha bertemu dengan Abdul Muttalib, apabila dia minta untuk bertemu dengan salah seorang yang dihormati di Mekah, maka telah dibawa Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib bila jumpa Abraha, Abraha ingat Abdul Muttalib akan merayu, akan minta tolong agar jangan hancurkan Kaabah. Namun Abdul Muttalib datang, dia kata, aku minta untuk kamu pulangkan kambing-kambing aku yang dirampas oleh tentera kamu. Terkejut Abraha. Maka dia pun tanya, aku datang nak hancurkan Kaabah ni. Maka mengapa yang engkau fikirkan adalah kambing-kambing kamu? Maka di sinilah nampak kecerdasan Abdul Muttalib, ketenangan Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib kata, Kaabah itu ada tuan dia, itu Allah. Dan Allah akan menjaganya. Sementara kambing-kambing itu ada tuan dia. Aku adalah tuan dia. Maka aku menuntut kambing-kambing aku. Maka Abraha terpesona dengan kepribadian, dengan ketenangan Abdul Muttalib dan beliau perintahkan tenteranya untuk pulangkan balik kambing-kambing milik Abdul Muttalib. Namun kisahnya tak disebutkan di sini. Maka kata penulis buku pada perenggan yang kedua, maka dalam keadaan begitu, ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka kata penulis buku, maka Allah telah mengutuskan burung. Burung. Ababil ni bukan nama burung. Ababil ni bukan. Bila Al-Quran sebut, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat, wahai Muhammad, bagaimana Allah lakukan terhadap tentera bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bagaimana Allah menjadikan segala perancangan mereka sia-sia. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengutuskan ke atas mereka burung-burung ababil. Maka ababil ni bukan nama burung. Dan kita nampak dalam buku ini pun diletakkan sebagai nama burung. Ababil ini kata para ulama tafsir, ianya adalah sifat kepada burung. Dia bukan alam, bukan nama, bukan kata nama bagi burung tersebut. Maka Al-Quran tidak menyebut nama burung tersebut. Ababil ini adalah sifat burung. Apakah terjemahan ababil? Burung ini datang kumpulan demi kumpulan. Ada batch yang pertama, kemudian datang batch yang kedua, kemudian datang kumpulan yang ketiga. Maka burung ini datang dalam bentuk kumpulan demi kumpulan. Ababil. Maka sebab itu, kepada yang ada buku, tuliskan nota pada perkataan burung ababil, bahawa ababil itu bukanlah nama burung. Sebaliknya adalah sifat kepada burung yang Al-Quran sebutkan bahawa burung tersebut datang peringkat demi peringkat, kumpulan demi kumpulan, sedikit demi sedikit. Dan burung-burung ini membawa firman Allah, tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung ini membawa batu sijil, batu yang panas, batu yang mana mematikan mereka, menyiksa mereka. Nanti kita akan baca ayatnya. Yang mana kata penulis buku, batunya sangat keras dan panas. Maka sebab itu firman Allah menggambarkan dahsyatnya kesan daripada batu ini. Firman Allah, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka Allah menjadikan tentera Abraha ka'asfin,
seperti daun yang dimakan oleh ulat, ka'asfin ma'kul. Cuba kita tengok bagaimana daun makan ulat, bagaimana Al-Quran berikan perumpamaan. Kalaulah ada daun yang segar, maka ulat akan makan dalam melubangkan beberapa bahagian tertentu. Dia akan lubang-lubangkan daun tersebut. Maka Al-Quran berikan kepada kita gambaran apabila batu ini terkena pada tentera Abrahah, tentera bergajah, maka menjadikan tubuh badan mereka berlubang-lubang, menjadikan badan tentera Abrahah berlubang-lubang. Itulah maksud firman Allah, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka bala tentera itu hancur seperti daun yang dimakan oleh ulat. Kata penulis buku, Ababil. Ababil ni bukan nama burung. Kena take note di situ. Burung ini adalah seperti burung layang-layang ataupun barsan. Setiap burung membawa 3 biji batu. Tak banyak. Setiap burung hanya 3 biji batu. Lalu kita boleh bayangkan berapa banyak burung yang ada. Kalaulah setiap burung hanya menyerang seorang tentera sahaja, maka tentera Abraha berjumlah sebanyak 60,000. Maka setiap burung hanya membawa 3 biji batu. Satu pada mulut dia dan 2 pada kaki dia. Batu-batu itu, kata penulis buku, berbentuk seperti kacang putih. Apabila mengenai tubuh seseorang, mengakibatkan tubuh orang itu terputus-putus dan akhirnya mati. Berlubang badan dia, putus anggota tubuh badan dia. Siksaan yang Allah berikan kepada orang yang berani untuk meruntuhkan rumahnya, Baitullahnya. Sebab itu rumah Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata penulis buku, apabila tentera Allah hanya hantar makhluk yang kecil. Mereka datang untuk meruntuhkan rumah Allah dengan segala kelengkapan, dengan segala kekuatan. Allah punya berkuasa, maka Allah hanya hantar burung yang kecil, membawa batu yang kecil dan membinasakan seluruh armada tentera yang sangat besar. Hebatnya Allah. Allahu Akbar. Maha besarnya Allah. Kata penulis buku, namun tidak semua bala tentera Abraha ditimpa batu. Mereka yang tidak terkena batu melarikan diri berasak-asak antara satu sama lain, sehingga terjatuh di merata tempat dan mati bergelimpangan di segenap tempat. Allah mengutuskan penyakit kepada Abrahah yang menyebabkan jari jemarinya berguguran jatuh. Dan Abrahah tak mati dekat Wadi Muhassir. Allah nak tunjukkan kepada penduduk Yaman, inilah ketua mereka yang sombong, ketua mereka yang digeruni, ketua mereka yang konon dia hebat. Maka Allah sampaikan Abrahah sampai ke Yaman. Dan dia sampai ke Yaman dalam keadaan tubuh jari jemarinya putus, dalam keadaan dia mempunyai penyakit. Kata penulis buku, maka ketika mana dia tiba di Sana'a, di negeri dia, maka dia telah kelihatan lemah, jantungnya pun terburai keluar daripada dada dan dia mati di hadapan penduduk Yaman. Kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, bahawa ketika mana tentera Abraha nak masuk ke Mekah, sebab perjanjian antara Abraha dengan Abdul Muttalib adalah dia akan serahkan kambing-kambing Abdul Muttalib, tak ada masalah, tapi Abdul Muttalib perlu pastikan penduduk Mekah tak melawan. Maka penduduk Mekah bila tahu Abraha nak menyerang Kaabah, maka mereka telah menyembunyikan diri ke merata lorong dan ke merata tempat di sekitar Mekah. Bahkan mereka berlindung di bukit-bukit di sekitar Mekah kerana bimbangkan keselamatan diri mereka. Maka peristiwa ini menjadikan orang Quraisy makin disegani. Sebab semua orang tahu 60,000 tentera binasa apabila mereka nak melawan Quraisy meruntuhkan Baitullah. Maka semakin menebal kehormatan masyarakat Arab kepada golongan Quraisy. Kata penulis buku, peristiwa ini berlaku pada bulan Muharram lebih kurang 50 ke 55 hari sebelum kelahiran Nabi SAW. Dan ianya berlaku mengikut perkiraan bila dikonvert kepada Masihi
pada bulan Februari ataupun awal Mac tahun 571 Masihi. Kata penulis buku, maka peristiwa ini sebagai satu kelebihan yang Allah tunjukkan, muka surat 70, untuk nabinya dan keluarga Nabi SAW. Kata penulis buku, ini kerana pada muka surat 70, kalaulah kita tengok kisah Baitul Maqdis, maka bagaimana Baitul Maqdis telah diserang oleh pelbagai jenis musuh untuk tempoh yang berterusan. Baitul Maqdis. Namun Kaabah tidak pernah dapat dikuasai oleh orang-orang Nasrani ataupun sesiapa pun berkat dengan Nabi SAW. Ini pandangan penulis buku. Allah jaga Baitullah untuk Nabi SAW dan keluarga baginda Nabi SAW. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Kata penulis buku, akibat daripada kematian hampir keseluruhan bala tentera Abrahah, yang mana Abrahah ketika itu adalah gubernur bagi Najasyi, dan Najasyi merupakan sekutu kepada Rom. Akibat daripada peristiwa tentera bergajah tersebut, kata penulis buku, maka orang-orang Farsi telah menyerang Yaman apabila mereka dapat tahu Yaman telah kehilangan banyak tentera. Dan ini yang menjadi penyebab kalahnya tentera Yaman dan menjadi penyebab jatuhnya Yaman kepada tangan orang-orang Farsi. Maka kesan daripada kekalahan tersebut membuat tamparan yang hebat kepada Rom, kepada Najasyi, kepada kerajaan Habsyah ketika itu, yang mana menjadikan mereka kalah dalam pertempuran melawan Farsi. Kemudian kata penulis buku rahimahullah, pada perenggan yang terakhir, kita nak mula baca berkenaan tentang anak-anak Abdul Muttalib. Ingat lagi tak semalam kita kongsikan bahawa Abdul Muttalib apabila dia sentiasa dianiaya, sentiasa dibuli oleh pakcik-pakciknya sendiri, maka dia pernah bernazar, kalaulah ada 10 orang anak lelaki yang akan menjaga dia, mempertahankan dia ketika mana tua, maka dia akan sembelih seorang anak dia, dia akan korbankan seorang anak dia. Maka kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, Abdul Muttalib mempunyai 10 orang anak lelaki. Maka siapakah mereka? Ini nama-nama secara ringkas: Haris, Zubair, Abu Talib, Abdullah ni ayah Nabi, Hamzah, Abu Lahab, Ghaidah, Miqwam, Saffar, Abbas. Ada yang mengatakan beliau mempunyai 11, yang mana seorang lagi bernama Kusam. Ada mengatakan 13 anak lelaki, lagi 2 orang bernama Abdul Ka'bah dan Hajal. Ada mengatakan bahawa itu adalah orang yang sama. Maka mempunyai beberapa pendapat, namun yang masyhur, beliau mempunyai 10 orang anak lelaki dan 6 anak perempuan. Itulah Ummul Hakim Baida, Barrah, Atikah. Atikah ni masuk Islam. Safiyah pun masuk Islam. Safiyah adalah ibu kepada Zubair ibnu Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ini adalah berkenaan tentang Abdul Muttalib yang merupakan atuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka penulis buku nak menerangkan kepada kita tentang ayah Nabi pula, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayah Nabi bernama Abdullah. Kata penulis buku, Abdullah adalah bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu Abdullah bernama Fatimah binti Amr bin Aiz bin Imran bin Makhzum bin Yaqdan bin Murrah. Abdullah merupakan anak Abdul Muttalib yang terbaik. Bahkan antara yang disayangi daripada anak-anak Abdul Muttalib adalah Abdullah, ayah Nabi. Beliau antara orang yang paling berakhlak, paling disayangi. Beliau dikenali sebagai Al-Zabih. Apakah maksud Al-Zabih? Orang yang sepatutnya disembelih. Kan kita dah pernah sebut bahawa Abdul Muttalib pernah bernazar, kalaulah dia ada 10 orang anak lelaki, dia akan sembelih, dia akan korbankan seorang anak dia. So dia tak rasa dia boleh dapat 10 anak lelaki. Maka Allah takdirkan dapat 10 anak lelaki selain daripada 6 anak perempuan. Maka dia perlu untuk korbankan seorang anak dia. Maka kata penulis buku, setelah mendapat 10 orang anak,
dan mereka semua berupaya melindunginya. Anak di sini maksudnya anak lelaki. Maka Abdul Muttalib memberitahu mereka mengenai nazar yang dia buat. Maka anak-anaknya pun patuh kepadanya bahawa Abdul Muttalib dia akan tunaikan juga nazar dia yang dia akan sembelih salah seorang daripada anak dia. Maka bagaimanakah dia buat? Orang-orang dulu mereka suka mempercayai apa yang keluar daripada anak panah. Maka Abdul Muttalib telah menulis nama anak-anaknya pada setiap anak panah dan diberikan kepada penjaga berhala Hubal. Zaman dulu penjaga berhala ni umpama syekh ataupun tok guru zaman kita umpama. Yang mana mereka tu sebenarnya tak ada apa sebenarnya, bukan apa-apa. Cumanya mereka dihormati dan disegani oleh masyarakat Quraisy pada waktu itu. Maka apabila berlaku apa-apa, mereka akan minta tolong dengan penjaga tersebut. Maka apabila digoncang anak panah tu berkali-kali, yang keluar adalah nama ayah Nabi Abdullah. Maka Abdul Muttalib telah membawa Abdullah dan pisau ke Kaabah untuk disembelih. Maka orang Quraisy terutamanya pakcik-pakcik Abdullah daripada sebelah ibunya, daripada kalangan Bani Makhzum dan saudaranya Abu Talib telah menghalang Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib berkata, apa harus aku buat sebab aku dah nazar? Maka mereka mencadangkan untuk Abdul Muttalib supaya tak sembelih Abdullah yang disayangi oleh masyarakat Quraisy untuk pergi jumpa dengan seorang wanita yang terkenal dengan ilmu tilikan. Maka Abdul Muttalib pun jumpa. Maka wanita tersebut menyuruh Abdul Muttalib untuk tulis nama Abdullah pada sebilah anak panah, dan kemudian sebilah anak panah yang lain adalah 10 ekor unta. Zaman dulu diet seekor unta, untuk satu nyawa manusia adalah 10 ekor unta pada awalnya. Kalaulah seseorang itu ada bunuh orang lain, dia kena bayar 10 ekor unta. Maka setiap kali digoncang, kalaulah keluar nama Abdullah, maka Abdul Muttalib kena tebus dengan 10 ekor unta. Goncang lagi, keluar nama Abdullah, Abdul Muttalib kena tebus dengan 10 ekor unta. Sampailah yang tak keluar nama Abdullah. Ini cadangan yang diberikan oleh wanita tersebut. Maka kata penulis buku rahimahullah ta'ala, maka Abdul Muttalib pun cabut undi tersebut antara Abdullah dengan 10 ekor unta. Maka inilah berterusan sampailah genap 100 ekor unta. Sampai genap. Maka bila dah genap 100 ekor unta, barulah tak keluar nama Abdullah. Maka untuk menebus nyawa anaknya Abdullah yang tak perlu dikorbankan, maka Abdul Muttalib telah menyembelih 100 ekor unta. Dan 100 ekor unta daripada kisah ini yang dikekalkan dalam Islam satu nyawa bersamaan dengan 100 ekor unta diyahnya. Kecualilah kalau dalam pembunuhan dengan sengaja, maka wali berhak untuk mendapat qisas dengan membunuh orang yang telah membunuh keluarganya. Kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, sebelum peristiwa ini, bayaran diat muka surat 72 baris yang keempat. Sebelum peristiwa Abdullah ini, setiap bayaran diat di kalangan orang Arab adalah 10 ekor unta. Namun selepas peristiwa ini, semua masyarakat Arab bersetuju, ini belum zaman Islam lagi, bahawa setiap nyawa nilai dia adalah diat 100 ekor unta. Dan ini diperakui oleh Islam apabila Islam datang. Nabi SAW pernah bersabda, aku adalah putera daripada dua orang yang sepatutnya disembelih, iaitu Nabi Ismail yang sepatutnya disembelih oleh ayahnya Ibrahim, dan juga Abdullah yang sepatutnya disembelih oleh Abdul Muttalib. Maka rujukan dia adalah pada nombor 11, iaitu dalam riwayat Ibnu Hisham dan juga Mukhtasar Sirah Ar-Rasul. Kata penulis buku, Abdul Muttalib telah memilih seorang wanita yang bernama Aminah binti Wahab untuk menjadi isteri kepada anaknya Abdullah. Ketika itu Aminah dianggap wanita Quraisy yang paling mulia keturunan dan kedudukan. Ayah Aminah merupakan ketua kepada Bani Zuhrah. Bani Zuhrah ini adalah antara kabilah yang terkenal. Bani Zuhrah adalah daripada kabilah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kabilah Sa'ad bin Abi Waqqas daripada Banu Zuhrah. Maka Banu Zuhrah adalah kabilah kepada ibu Nabi SAW.
maka ayah Nabi adalah anak kepada ketua Banu Hashim. Sementara ibu Nabi adalah puteri kepada ketua Banu Zuhrah. Menunjukkan betapa tingginya nasab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis buku, Abdullah dan Aminah tinggal di Mekah. Tidak lama selepas itu Abdul Muttalib telah menghantar anaknya Abdullah pergi ke Madinah untuk mendapatkan bekalan-bekalan untuk mereka. Maka ketika mana Abdullah telah tiba di Madinah, maka beliau telah meninggal dunia. Jenazahnya dikebumikan di Dar An-Nabirah Al-Ja'di. Beliau meninggal dunia pada usia yang sangat muda, lebih kurang 25 tahun, dan beliau ayah Nabi meninggal dunia sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 73. Maka apabila Abdullah meninggal dunia, maka Abdullah meninggalkan beberapa harta. Antaranya adalah 5 ekor unta, beberapa kambing. Namun yang kita akan banyak baca dalam sirah, Abdullah meninggalkan Ummu Aiman. Ummu Aiman ni panjang usia dia. Ummu Aiman ini kita dah baca dalam hadis riwayat Muslim, yang mana beliau meninggal dunia 5 bulan selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman, ataupun namanya adalah Barakah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam punya pengasuh. Dan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dewasa, Nabi kahwinkan Ummu Aiman dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anha. Maka inilah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada muka surat yang ke-75, penulis buku membawakan tajuk berkenaan tentang kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir bila? Maka insya-Allah kita akan sambung esok insya-Allah. Kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk mendapatkan buku di TikTok, saya telah sharekan link dia di beg kuning. Begitu juga di Facebook, maka boleh tekan link yang berada di ruangan komen. Saya tak pasti sama ada di-sharekan link dekat ruang komen ataupun tidak. Namun kita akan bertemu esok jam 10.30 malam untuk siri berikut daripada pembacaan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih semua. Jumpa lagi.